الحمد لله رب العالمين هدنا للإسلام وعلمنا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأمر وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأميين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في المحكم الآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala titah perintahnya dan meninggal segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat serta inayahnya dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala demi mencari redha-Nya di dunia juga mahupun di akhirat kelak. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah yang membawa tajuk tanggungjawab kepimpinan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kepimpinan merupakan satu tuntutan utama dalam ajaran Islam yang perlu diberikan penekanan dan juga perhatian kepada setiap individu Muslim. Agama Islam secara umumnya memberikan penekanan yang utama dan khusus terhadap persoalan kepimpinan kerana tanpa ada elemen kepimpinan itu sendiri dari segi urusan pentadbirannya, dari segi individu, masyarakat dan juga negara tidak dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Kepimpinan adalah satu isu besar dan juga serius kerana kepimpinan yang baik itu sendiri akan membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan dan juga keamanan kepada negara. Adapun begitu, sekiranya sebaliknya kepimpinan itu di bawah tampuk seorang yang zalim, nescaya negara itu sendiri akan berada dalam keadaan porak-poranda. Hal ini juga terbukti melalui apabila Rasulullah SAW sendiri mengesyorkan agar melantik seorang ketua dalam kalangan musafir di dalam kumpulan atau kelompok yang kecil. Rasulullah SAW turut menggambarkan bahawa semua individu itu sendiri dianggap sebagai pemimpin ataupun khalifah dan dipertanggungjawabkan ke atasnya itu sendiri untuk berada di bawah kepimpinan. Sabda Rasulullah SAW, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anil ra'iyatihi. Mafhumnya, ketahuilah setiap daripada kamu itu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan pengertian hadis tersebut, kedudukan kepimpinan di dalam Islam bermula daripada memimpin diri kita sendiri dan seterusnya meningkat naik menuju kepada kepimpinan terhadap keluarga, kemudian kepimpinan terhadap masyarakat dan yang paling besar adalah kepimpinan terhadap negara. Kepimpinan perlu ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab, adil dan amanah kepada setiap golongan yang dipimpin. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl Inna Allah ni'amma ya'izukum bih Inna Allah kana sami'an basira.
yang membawa maksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Sedang Jumaat yang dirahmati sekalian, bagi merealisasikan tanggungjawab kepimpinan ini, maka para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam menentukan kelayakan seseorang itu untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Antaranya ialah mempunyai keupayaan jasmani, pengetahuan yang hebat dalam bidang undang-undang, kelayakan ilmu, adil dan menguasai ilmu siasah, peperangan dan yang paling penting dari segi pentadbiran. Menurut Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, membawa maksud bahawa seorang pemimpin itu hendaklah mempunyai pemikiran yang tajam untuk menjaga siasah ummah, pentadbiran yang menjamin kemaslahatan, berani berupaya mempertahankan negara dan berjihad menentang musuh. Islam telah meletakkan garis panduan ciri-ciri seorang kepimpinan yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah Al-Qawiyul Amin. Al-Qawiyul Amin seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Berbawa maksud sesungguhnya sebaik-baik pekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Kuat membawa maksud mempunyai kemampuan atau keupayaan untuk mentadbir dari sudut fizikal dan kesihatannya, kemampuan berfikir dan menyelesaikan masalah, mempunyai daya kreativiti yang amat tinggi, mempunyai kebijaksanaan dan kemampuan dalam melaksanakan keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira agama dan juga bangsa. Manakala amanah itu merujuk pula kepada maksud seorang yang boleh dipercayai, yang tidak mengambil kesempatan terhadap kedudukan yang diperolehnya untuk kepentingan peribadinya sendiri, bahkan menjalankan tanggungjawab itu dengan penuh rasa amanah dan melakukan dengan sebaik mungkin, jujur dalam kata-kata dan tidak memungkiri janji. Dalam bahasa mudah, kalimah Al-Qawi itu sendiri merujuk kepada nilai kompetensi, sedangkan amanah itu pula difahami sebagai nilai integriti. Selain daripada kuat dan amanah, seorang pemimpin yang baik, yang hebat itu sendiri adalah mereka yang memiliki ciri-ciri keislaman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin sebegini akan sentiasa berhati-hati dalam setiap gerak-geri dan juga tindak tanduk yang mereka lakukan, supaya mereka merasa yakin bahawa setiap tindakan yang diambil oleh mereka itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menolak permintaan Abu Dzar Al-Ghifari yang menawar diri untuk menyandang satu jawatan, menerusi sabdanya yang berbunyi, Ya Aba Dzarrin, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa ada alladhi alaihi fiha. Mafhumnya, wahai Abu Dzar, anda seorang yang lemah, sedangkan tugas ini adalah satu amanah. Ia menyusahkan dan menjadi satu penyesalan pula kepada hari kiamat kelak, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara hak dan menunaikan tanggungjawab yang terpikul di bahunya. Riwayat Imam Muslim. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, negara hari ini menyaksikan pembentukan kepimpinan barisan kabinet yang baru, kerajaan persekutuan yang akan menentukan arah takbir demi keamanan dan pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat. Justeru kita sebagai rakyat, kita wajib mentaati pemimpin yang adil, sebagaimana yang disepakati oleh majoriti para ulama tafsir dan juga fuqaha. Perintah taat kepada pemimpin ini bukanlah satu arahan daripada pemerintah, tetapi ianya adalah satu pemerintahan yang perlu dilakukan, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya,
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Berdasarkan ayat ini, perkataan ulil amri itu merujuk kepada pemimpin yang memimpin kita. Maka kita perlulah kita mentaati pemimpin kita itu sendiri, selagi mana ia berlandas pada syarak dan tidak melakukan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat Imam An-Nawawi, berdasarkan ayat surah An-Nisa tadi, Imam Nawawi telah pun menjelaskan bahawa rakyat wajib taat dan pemerintah dan juga negara. Jika mereka cuai dan tidak bertanggungjawab, maka mereka tidak beradab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugas rakyat yang paling asas terhadap pemimpin, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat tersebut. Selain itu, hubungan antara umara dan ulama sememangnya tidak wajar dipisahkan. Bahkan umara perlu menjadi ulama sebagai rujukan dalam menjalankan sistem pemerintahan atau melantik ulama, iaitu para cendekiawan Islam. Lebih-lebih lagi diutamakan khususnya dalam kaitan yang berurusan hal ehwal agama Islam. Banyak hal dalam pentadbiran negara yang memerlukan kepada pandangan dan juga ijtihad para ulama. Di sinilah pentingnya hubungan akrab antara dua institusi ini, sebagaimana digambarkan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani minan nas, idza salaha salaha an-nas, wa idza fasada fasada an-nas, al-ulama wal umara." Mafhumnya, ada dua golongan di antara umat manusia ini. Apabila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia, yakni masyarakat. Dan apabila buruknya dua ini, maka buruklah masyarakat itu. Dan itu adalah merujuk kepada ulama dan juga umara. Riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Abdul Dar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati intipati khutbah atau kesimpulan yang dapat disimpulkan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tanggungjawab kepimpinan sebagai pedoman dan juga kehidupan dan serta peringatan buat kita semua. Antaranya yang pertama adalah Islam itu sendiri memberikan penekanan yang utama terhadap persoalan kepimpinan bagi mengurus takbir individu, masyarakat, negara secara sempurna. Yang kedua, kepimpinan perlu ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab, adil dan amanah kepada setiap golongan yang dipimpinnya. Ketiga, rakyat wajib patuh taat kepada kepimpinan yang adil dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan kamu khalifah di muka bumi, maka janganlah kamu hukum di antara manusia. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan benar, dan janganlah kamu menurut nafsumu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surah As-Sad ayat 26. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به كفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وهذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج النبي المطهرات من الأدناس وعن أهل بيته وقرابته وعن سائر صحابته والأكرمين والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلِ كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على عبدك الحارس لشريعته الملكين ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah wa ala kulli qarabatihi ajma'in aslahallahu mulkahu wa ihsanuhu wa fayyada lahu adlahu wa ballaghahu minal khairi ma sya'a Ya Allah, kami memohon agar dengan rahmat dan perlindungan-Mu negara kami ini di dalam dan juga seluruh rakyatnya berada di dalam keamanan dan dikekalkan kesejahteraan dan tanamkanlah kami sifat rasa kasih sayang dan kekalkanlah perpaduan di kalangan kami. Semoga dengannya kami sentiasa hidup dalam keadaan damai, sejahtera dan selamat sepanjang zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.